Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin. Wa hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على رسولنا الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung pengajian kita daripada tafsir Al-Quranil Karim surah Al-Baqarah. Saya undur ke belakang sikit, saya ambil semula daripada ayat yang ke-21 yang disebut sebagai perenggan kedua daripada muqaddimah suratul Baqarah, yang mana kita telah pun mempelajari sebelum daripada ini. Surah Al-Baqarah ini telah pun dimuqaddimahkan ataupun telah pun dimulakan dengan 3 pembahagian perbahasan, iaitu yang pertama perbahasan mengenai sifat orang-orang yang bertakwa, bermula daripada ayat yang pertama Alif Lam Mim sehinggalah kepada ayat yang kelima ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu adalah ayat yang menjelaskan tentang dimensi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang kedua ialah bermula daripada ayat yang ke-6 sehinggalah ayat yang ke-7, 2 ayat berkenaan dengan orang-orang kafir, mereka yang mengkufuri Allah secara terang-terangan ataupun secara terbuka. Bagaimana sifat dan akibat yang mereka terima, Allah sebut dalam ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-7 daripada suratul Baqarah. Kemudian bahagian ataupun segmen yang ketiga iaitu segmen orang-orang munafik. Orang munafik ialah orang-orang yang kufur kepada Allah tetapi menyembunyikan kekufuran mereka. Dia sama je hakikatnya dengan golongan yang disebut oleh Allah dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Tinggal lagi perbezaannya ialah orang-orang yang kufur tetapi menyembunyikan kekufuran mereka. Sebaliknya mereka masuk menyeludup dalam kelompok orang-orang beriman, malah mengaku beriman kepada Allah walhal dia kufur kepada Allah. Allah cerita panjang golongan ini, kerana inilah golongan yang disebut oleh para alim ulama mewakili kebanyakan umat manusia. Di kalangan orang-orang Islam ramai orang-orang munafik yang menyamar ataupun yang asalnya tidak beriman kepada Allah tetapi mengaku kononnya beriman kepada Allah, walhal kata Allah mereka tidak pernah beriman kepada Allah. Itu jelas kalau kita tengok dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 sehinggalah ayat yang ke-20, ayat yang ke-20, ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-20. Mana panjang cerita tentang orang-orang munafik ini. Bagaimana sifat dia, kriteria dia,
dan bagaimana perlakuan-perlakuan ya, dan apakah akibat yang bakal mereka terima daripada Allah. Baik, malam ni kita sambung sikit pada ayat yang ke-21. Setelah Allah cerita kepada kita tentang bagaimana orang-orang bertakwa, bagaimana orang-orang kafir, dan bagaimana pula orang-orang munafik, lalu Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Baik, ayat yang bermula dengan ayat 21 ni adalah merupakan satu rumusan kepada 3 segmen awal yang telah pun disebut oleh Allah pada ayat yang pertama sehingga ayat 20. Kalau kita lihat dalam satu tafsir yang biasalah di kalangan kita ni ialah tafsir Jalalain. Tafsir yang paling ringkas dan paling mudah, iaitu tafsir Jalalain. Dalam tafsir Jalalain, dia menunjukkan kepada kita, dia menyebut kepada kita bahawa ayat 21 yang kita baca pada malam ini adalah ayat yang ditujukan kepada penduduk Makkah, iaitu orang-orang Quraisy yang berada di Makkah, dengan 2 tujuan. Yang pertama, supaya mereka kembali mentauhidkan Allah. Setelah selama ini mereka mensyirikkan Allah, mereka kufur kepada Allah, mereka tenggelam dalam fahaman jahiliyah kuno yang mereka amalkan. Tujuannya ialah supaya mereka bebas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut oleh ataupun disebut dalam tafsir Jalalain. Dan kalau kita lihat dalam satu tafsir yang lain, antara yang terkenal juga ialah tafsir At-Tabari, iaitu Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Dia kata ayat ni dituju kepada 3 kelompok. Kalau Jalalain tadi dia sebut ini dituju kepada penduduk Makkah. Tapi dalam tafsir Tabari, dia kata dituju kepada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok musyrikin yang berada di bumi Makkah Al-Mukarramah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dituju kepada golongan munafik daripada Madinah Al-Munawwarah, iaitu golongan yang berada di kalangan orang Islam. Dan yang ketiga, ayat ni juga ditujukan kepada secara umum seluruh umat manusia selain daripada kelompok yang pertama dan kedua tadi, iaitu golongan musyrikin di Makkah dan munafikin di Madinah. Sebab ayat ni umum. Dia kaedah dia, kita belajar tafsir selalu saya sebut, kaedahnya ialah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran yang kita nak ambil daripada Al-Quranil Karim yang kita baca ialah berdasarkan kepada umumnya lafaz yang digunakan oleh Al-Quran itu, tidak semata-mata kepada sebab khususnya ayat itu diturunkan. Memang pada setiap ayat sebahagiannya ada sebab khusus kenapa dia diturunkan oleh Allah. Sebab Al-Quran ini dia penyelesaian kepada masalah yang sedang dihadapi oleh Nabi SAW bersama dengan umat manusia pada waktu itu. Jadi Al-Quran ini turun untuk memberi penyelesaian, untuk memberi petunjuk bagaimana cara untuk mengatasinya. Jadi sebab itu sebahagiannya mempunyai sebab khusus. Kenapa ayat itu turun, dia ada sebab-sebab khusus. Tetapi kita diajar ataupun kita mengambil satu kaedah. Apabila kita nak mengambil pengiktibaran, kita nak mengambil pengiktibaran, nak mengambil pengajaran daripada Al-Quran, jangan semata-mata kita terikat dengan sebab khusus ayat itu.
Sebab ada orang dia bujah, dia kata ayat ni tak kena mengena dengan kita. Dia kata ayat ni tak ada kena mengena dengan kita. Ayat ni turun kerana si fulan bin si fulan. Ayat ni turun kerana orang ni dan orang ini, dia ada sebab-sebab khusus. Macam contohlah ayat yang kita selalu baca, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Baik, ayat tu adalah ayat yang jelas secara spesifiknya dari segi asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat itu khusus cerita pasal Suhaib Ar-Rumi. Dalam peristiwa hijrah, apabila Suhaib Ar-Rumi dihalang dan disekat oleh orang-orang kafir untuk tidak membenarkan Suhaib pergi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan kalaupun Suhaib nak pergi ke Madinah, boleh, tapi dengan syarat dia kena tinggalkan semua harta dia. Dia kena balik asal. Sebagaimana dia datang sebatang kara, sehelai sepinggang daripada Rom sebelumnya, maka kalau dia nak pergi ke Madinah, dia kena tinggalkan. Sebab harta ni, Abu Jahal, Abu Lahab klaim ini adalah harta orang Mekah. Kamu diberikan kebenaran untuk berniaga, kamu diberikan lesen untuk beroperasi, maka kamu tak boleh bawa keluar harta orang Mekah. Tetapi dengan semangat ingin melakukan hijrah untuk menegakkan Islam, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Suhaib Ar-Rumi sanggup meninggalkan harta dia. Tergamak meninggalkan harta dia, walaupun harta tu hak dia cari, hasil dia berdikari, hasil dia berniaga maknanya, dan dia dapat keuntungan yang besar. Jadi dia tinggalkan semua harta tu kerana nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengorbanan Suhaib itulah Allah sebut dalam Al-Quran, wa minan nas, ada di kalangan manusia. Maknanya merujuk kepada Suhaib Ar-Rumi. Wa minan nas man yashri, seorang yang telah pun membeli ataupun orang panggil menukar jiwa dia, mencari redha Allah. Wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dia kerana nak cari redha Allah, nak dapatkan keampunan dan keredaan Allah, dia sanggup jual diri dia, sanggup gadai diri dia kerana nak cari redha Allah. Jadi orang ni nantinya Allah Ta'ala akan layan dia di akhirat dengan raufun bil ibad, dengan layanan yang sangat istimewa, kelas VVIP di akhirat esok, sebab dia sanggup mengorbankan harta dia dan juga kepentingan hidup dia. Itu cerita ayat. Tetapi apabila kita baca ayat ni, dia tak sebut dalam tu nama Suhaib Ar-Rumi. Dia tak sebut nama Suhaib Ar-Rumi. Dia tak kata wa minan nas Suhaibun Ar-Rumi. Dia tak sebut. Jadi apabila dia tak sebut, artinya kita boleh ambil pengiktibaran secara umum. Jadi ulama kata ia bukan saja berkait dengan Suhaib saja. Kalaupun ada di kalangan kita hari ini yang bukan bernama Suhaib, tetapi mempunyai sikap yang sama, iaitu bersedia untuk mengorbankan hartanya, mengorbankan kepentingan dirinya demi mencari redha Allah, maka dia pun layak mendapat raufun bil ibad, mendapat layanan VVIP daripada Allah seperti mana Suhaib Ar-Rumi mendapatinya ataupun memperolehinya. Itu maksud orang panggil al-ibrah ataupun pengajaran yang kita nak ambil ialah bi umumil lafzi, dengan umumnya lafaz ayat itu digunakan. Baik, sama juga dengan ayat kita baca malam ni. Walaupun ulama dia kata ini turun untuk penduduk Mekah, orang-orang Quraisy, tetapi ayat dia ya ayyuhan nas, hei manusia, maknanya umum, tak semestinya orang Mekah. Sebab itu At-Tabari dalam tafsir dia disebut, selain daripada dituju ke ulama penduduk Mekah, ataupun sebahagian ulama kata dituju kepada munafik di Madinah, dia juga adalah untuk keseluruhan umat manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, seluruh manusia, tak kira warna kulit, tak kira latar belakang agama, bahasa lidah yang berbeza, asalkan dia manusia. Dia manusia maknanya dia masuk di kalangan manusia, maka dia adalah tertakluk di bawah seruan ini. Ayat ini dia panggil ayat seruan, ayatun nida, ayat seru kepada umat manusia. Baik, itu dua daripada At-Tabari. Kemudian apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir dia Muallimut Tanzil fit Tafsir wa Ta'wil,
Di mana Al-Imamul Baghawi dia kata ayat ni memang umum, tak kira siapa. Ayat ni adalah ayat yang dituju kepada umum, tak kira siapa, Mekah ke, Madinah ke, Malaysia ke, maknanya asal dia termasuk di kalangan an-nas ataupun manusia. Itu. Dan dia kata memang pada umumnya, pada ghalibnya, pada kaedah penyusunan ayat Al-Quran ni, kalau ayat itu bermula dengan ya ayyuhan nas, biasanya ayat itu ialah ayat Makkiyah, ayat yang dituju kepada orang-orang Makkah. Sebab orang Makkah masa itu dia tak beriman, jadi dia tak gunalah ya ayyuhallazina amanu, dia guna ya ayyuhan nas. Tapi kalau ya ayyuhallazina amanu, itu ayat dituju kepada orang di Madinah, sebab rata-rata orang Madinah telah beriman kepada Allah. Begitu, itu secara umum. Baik. Apa yang menarik, apabila Allah sebut ya ayyuhan nas, wahai manusia, sebenarnya dia tidak secara kebetulan. Dia tidak secara kebetulan. Sebab Al-Quranil Karim ni memang diturun untuk manusia pun. Jadi tak ada dah, kalau kita kira logiknya, tak ada dah perlunya define ataupun perlunya spesifik menyebut ya ayyuhan nas, hei manusia. Sebab Al-Quran tak turun pada lembu kerbau, dia tak turun kepada ayat itik, dia turun kepada manusia. Jadi kenapa ada ayat ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu dan sebagainya? Baik, ulama dia berikan perhatian pada perkara ni. Dia beri perhatian dan dia beri definisi ataupun dia beri satu pengertian kenapa ayat itu biasanya dimula dengan ya ayyuhan nas ataupun ya ayyuhallazina amanu ataupun ya ayyuhal kafirun dan sebagainya. Baik. Yang pertama, selain daripada ayat ni ayatun nida, maka dia fokus. Ayat seruan tu biasa dia fokus lah. Dia nak seru kelompok mana, Allah nak target kelompok mana, itu yang pertama. Tetapi manusia ni dia tak ada kelompok, sebab Quran ni memang untuk manusia, dan manusia tu adalah manusia keseluruhannya. Dia tak ada kelompok, hak ni manusia separuh, hak ni manusia penuh, dia tak ada gitu. Sebab semua manusia. Jadi kalau begitu, maka ulama disebut antaranya ialah Al-Imam Al-Baydawi. Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsir dia Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, dia kata dalam pengertian ataupun pemahaman para alim ulama, kenapa Allah sebut ya ayyuhan nas, kerana perkara yang Allah nak sebut selepas daripada tu adalah perkara yang di luar daripada jangkauan akal manusia, yang manusia masa tu tak terfikir benda tu. Manusia masa tu, masa turunnya Al-Quranil Karim, rata-ratanya manusia tak fikir masalah itu. Jadi oleh kerana itulah Allah nak tarik pandangan manusia supaya manusia memberikan perhatian apa yang Allah nak sebut. Maka Allah sebut ya ayyuhan nas. Tahu dah Quran tu turun pada manusia, tetapi ya ayyuhan nas, hei manusia, apa yang aku nak cakap ni, apa yang aku nak sebut ni, masa tu manusia memang tak masuk dalam kepala dia. Apa dia? U'budu rabbakum, abdikan dirimu kepada Tuhanmu. Tuhan mana? Allazi khalaqakum, Tuhan yang menjadikan kamu. Hak ni tak ada dalam kepala manusia masa tu. Sebab mereka menyembah berhala. 300 lebih berhala diletak di tepi Kaabah, yang disembah dari masa ke semasa mengikut kesesuaian mereka. Dan kalaupun mereka bermaksud untuk menyembah selain daripada berhala yang mereka buat, mereka tak tahu nak sembah apa. Ada nak sembah langit, nak sembah matahari, nak sembah bulan, macam-macam. Nak sembah ni dia jadi tak tahu nak buat apa. Ini pernahlah ditunjuk dalam satu cerita Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, masa tu dia jadi Amirul Mukminin. Dia bawa kabilah dia berjalan, tiba-tiba dia singgah di satu tempat, dia senyum, dia ketawa. Dia suka masa tu. Lalu sahabat-sahabat tanya dia, kenapa ya Amirul Mukminin, siapa tempat ni suka seorang. Sayyidina Umar suka seorang. Sayyidina Umar kata, aku teringat satu peristiwa. Dia kata, masa dulu tapak tempat kita berhenti ni, inilah tempat tinggal kita. Kita buat kemah, kita buat kapung sini. Dulu ni. Belum zaman Nabi datang dulu. Belum masa zaman jahiliah dulu, kita inilah kapung kita. Ingat tak dia kata? Jadi aku suka, aku senyum ni, kata teringat satu peristiwa.
Sedang-sedang kita duduk kemah sini, mari ribut. Mari ribut, cabut habis segala kemah. Tertimbus segala ausis, sumber air. Akhirnya mereka terpaksa lari nak menyelamatkan diri sebab ribut pasir mari dengan begitu cepat. Dalam pada itu kelam kabut mereka menyelamatkan, ambil anak, ambil bini, ambil mana segala-gala lah, pakaian apa semua sekali. Dalam kalut-kalut begitu tinggallah Tuhan mereka. Tuhan hak mereka sembah selama ni tinggal, tak ada nak selamat. Logiknya dia kata Tuhan yang mari menyelamatkan kita sebab dia Tuhan. Tapi ni tak, kita yang nak kena selamatkan dia. Tu pun tak ada nak selamat, dia kata. Kalut doa sebab ribut mari terlalu cepat. Senyum dah sekali situ, dia kata. Senyum dah sekali nakar, dia kata nakar. Patut Tuhan menyelamatkan kita. Jadi kita pula duk kalut nak menyelamatkan dia. Satu. Kemudian yang kedua, apabila begitu, dah kita pun pindah ke tempat lain. Pindah ke tempat lain. Dah berlama bercucuk tanam, kemudian makan masa 5-6 bulan. Dia mari rasa nak menyembah. Perasaan nak menyembah tu mari. Dia fitrah manusia. Jahat setara mana, jauh dia dengan Allah pun. Satu masa dia mari rasa nak menyembah. Tu fitrah manusia. Tinggal lagi dia perlukan ilmu supaya dia sembah benda hak tu. Kalau tidak, dia sembah ikut dah. Tapi jiwa nak menyembah tu ada. Jadi apabila mari nak menyembah, baru teringat kata Tuhan tak ada. Tak teringat nak selamat 4 bulan, 5 bulan yang lalu. Jadi akhir sekali tak ada orang nak buat. Dia kata kena buat Tuhan lah. Kena buat Tuhan. Tak boleh, tak ada Tuhan ni, kena buat Tuhan. Akhirnya dia buatlah Tuhan daripada tepung gandum. Dia uli gandum, lepas tu dia buat bentuk Tuhan. Dia buat tangan, kaki, kepala, bubuh biji kurma sebagai mata, kelopak kurma sebagai telinga, gitulah. Lepas tu dia jemur kering, tak atas meja, pakat sembah lah. Pakat sembah. Adalah Tuhan masa tu. Sebab nak cepat ni, nak cepat. Jadi dia kira uli dengan tepung lalu. Berlalu beberapa masa, senyum pula satu kali dia kata, Tuhan kita pakai kita reka sendiri. Patut Tuhan buat kita. Ni kita pula nak kena buat Tuhan. 2 kali senyum, kata Sayyidina Umar. Berlalu beberapa waktu pula, mari musim kemarau. Musim kemarau ni maknanya makanan putus. Tumbuhan tak menjadi, gandum pemapu habis. Marilah zaman kelaparan. Duk tengah lapar itulah, ngadulah ke Tuhan. Minta supaya buat mari makanan. Cuaca molek semula, hujan turun, tumbuh-tumbuhan hidup kembali. Mari mengadu ke Tuhan. Tak cakap mengadu, tak berubah. Cuaca kekal, panas. Tanaman-tanaman mati, air kering, perut lapar. Akhir sekali duk mengadu tu duk tengok. Tuhan kita ni buat dengan tepung, dia kata. Buat dengan tepung. Jadi boleh buat jepuk terik ni. Maknanya begitulah bahasanya. Akhir sekali dia ambil Tuhan dia tu, dia kamel semula, buat jepuk, buat roti canai giling, buat capati gitu. Kita makan Tuhan kita, kata Sayyidina Umar. Hak tu aku ketahui seorang tu, dia kata. Hak tu aku ketahui seorang, sebab kita akhirnya makan Tuhan kita sendiri. Begitulah bodohnya, begitulah jahiliahnya kita pada waktu itu, kata Sayyidina Umar. Saya nak sebutnya, manusia tu dia ada fitrah. Dia ada fitrah nak menyembah. Tetapi tak ada dalam kepala dia nak sembah siapa masa tu. Apa yang betul untuk disembah. Maka Allah datangkan ayat ni setelah dia bagikan. Ni kafir lagu ni. Munafik lagu ni. Takwa lagu ni. Maka akhirnya, hei manusia, abdikalah dirimu. Sembahlah dirimu. Beribadatlah olehmu kepada Tuhanmu. Itu maksud dia. Baik, habis tentang Ya ayyuhan nas. Kenapa digunakan perkataan Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kemudian perintah yang datang, dia selepas daripada ayatun nida, sekurang-kurangnya dia akan datang 3 bentuk arahan. Itu biasa kaedah Al-Quran. Dalam ulumul Quran, dia mari 3 perkara yang akan jatuh selepas daripada ayatun nida, ayat seruan. Yang pertama berhubung dengan akidah, iaitu pengabdian diri ataupun ubudiyah, soal akidah, soal keimanan dan soal keyakinan. Yang kedua soal jihad. Kalau perintah jihad pun dia biasa akan guna uslub ya ayyuha, uslub seruan. Dan yang ketiga ialah berkenaan dengan halal dan haram, hukum hakam. Berkenaan dengan hukum hakam pun dia ada depan tu ialah ayatun nida. Salah satulah. Apabila datang saja ayatun nida, salah satu daripada 3 ni mesti. Sama ada soal akidah, ataupun soal jihad, ataupun soal hukum hakam.
Dalam ayat yang kita baca malam ni ialah berkait dengan soal akidah. Ya ayyuhan nas, hei manusia, u'budu rabbakum, abdikan dirimu kepada Tuhanmu. Itu pertama. Baik. Apa makna pengabdian diri? Apabila Allah kata a'budu, sembah. Sembah itu dari sudut pengertiannya ialah terhenti di atas 3. Yang pertama, i'tiqad, keyakinan, pegangan. Yang kedua, perbuatan, tindakan. Dan yang ketiga, perkataan, kata-kata. Dari segi i'tiqad, meyakini bahawa tidak ada yang layak disembah melainkan Allah. Dari sudut perkataan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari sudut perbuatan ialah dengan rokok dan sujud, tunduk dan patuh, melaksanakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Maka itu adalah merupakan ibadah. Itu yang dinamakan dengan ibadah. Itu yang dinamakan dengan ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah. Kalau tidak ada 3 elemen ni, dia bukan ibadah. Jadi ulama dia menjelaskan lagi, mendetailkan lagi. Dia kata apa saja i'tiqad, perkataan dan perbuatan yang mendatangkan redha Allah. Allah setuju. Allah setuju dengan i'tiqad itu. Allah setuju dengan perbuatan itu. Allah setuju dengan perkataan itu. Apabila dilakukan sesuatu yang dipersetujui oleh Allah, tidak bercanggah dengan syariat Allah maknanya, ataupun kehendak Allah, maka itu adalah ibadah, boleh pahala. Nah, ibadah maknanya pendekatan, orang panggil taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, menyembah, mengangkat Allah tinggi daripada segala-galanya. Itu ibadah. Jadi Allah nak manusia ni letak begitu. Letak begitu Allah Ta'ala ni. Jangan sekadar sebut saja. Macam setengah orang kafir, kalau kita tanya dia, siapa dia yang menjadikan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Nescaya mereka akan kata Allah yang buat langit dan bumi. Pasal buat langit, pasal buat bumi, dia tak berani nak kata orang lain. Dia mengaku Allah. Man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila ditanya kepada mereka siapa buat langit dan bumi, nescaya mereka akan jawab Allah. Tetapi mereka sembah selain daripada Allah. Sebab dalam bab memperakui tentang pencipta, tentang orang panggil memberi rezeki, menurunkan hujan, itu semua dia mengaku Allah Ta'ala belakang tu. Tetapi bak nak sembah, dia sembah hak lain. Sebab tu tauhid, setengah ulama dia bagi 2. Satu tauhid rububiyah, satu tauhid uluhiyah. Orang kita duk balah mutakhir ni. Dia kata ni hak bagi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah ni Wahabi. Ni golongan Wahabi dia dah. Tauhid ni saja sifat 20 je. Tak betul gitu. Kita jangan define lagi tu. Jangan memahami tauhid itu begitu. Itu hanya pembahagian kategori pembelajaran dan pengajian. Asas tauhid itu ialah ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah. Itu kaedah. Awal-awal agama, pokok agama, asas agama, kenal Allah. Lalu mengabdikan diri kepada Allah. Nak kenal Allah lagu mana? Dia ada kaedah dia, dia ada proses pengajian dia. Kalau zaman belum mari ulama-ulama moden yang buat usul kepada tauhid apa semua sekali ni, mereka tak ada kaedah pembahagian begitu. Dia baca qul huwallah je. Dia baca qul huwallah je. Tak ada hak ngaji bahagian sifat 20, ngaji tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tak ada ngaji tu. Dia pada ngaji dengan qul huwallah. Dia baca qul huwallahu ahad. Bilal ibn Rabah, dia letak batu atas dada dia, suruh dia jadi kafir semula. Orang kafir, tuan dia paksa, tangkap, seksa Bilal ibn Rabah, jemur tengah panah, letak batu besar atas dada, nak suruh dia jadi kafir semula. Dalam keadaan dia tak mengaji sifat 20, dalam keadaan dia tak mengaji tauhid uluhiyah, dalam keadaan dia tak mengaji tauhid rububiyah, dia disebut ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Pasal apa? Hak dia tahu Tuhan itu se. Qul huwallahu ahad. Kemah dah tu. Akidah dah tu. Akidah dah tu. Itu manhaj.
Itu cara ngaji masa tu. Jadi apabila berlaku perkembangan ilmu, dia mari zaman salaf umpamanya. Dia pun buat kategori pula. Dia kata, okey, orang kafir ni, kalau kita tanya dia pasal bab jadi langit, jadi bumi, dia ngaku Allah Ta'ala. Maknanya macam dia beriman kepada Allah. Sebab kita tanya dia, man khalaqas samawati wal ard, siapa dia buat langit dan bumi? La yaqulunna Allah, dia kata Allah. Jadi nampak macam dia beriman. Betul lah dia beriman dari sudut tauhid. Itu tauhid rububiyah. Hak buat langit, buat bumi, beri rezeki, cipta, jaga apa semua ni, tu dia percaya tu. Tetapi dia tak percaya bahawa tak ada Tuhan yang lain yang layak disembah melainkan Allah. Sebab tu dia sembah juga Tuhan lain. Lepas tu dia tak percaya pula. Maka dia kufur kepada tauhid uluhiyah. Sebab itu ulama-ulama Ahlussunnah kata syarat mu nak jadi seorang Muslim yang beriman kepada Allah, mu kena kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dia tak kata la rabba illallah. Sebab apa? Pasal Rabb semua orang percaya. Hak kafir pun percaya kata langit bumi ni Tuhan buat, hujan Tuhan buat turun. Tapi pasal sembah, ada hak sembah Allah, ada hak tak sembah Allah. Jadi hak tak sembah Allah ni, kalau dia nak jadi Muslim, dia kena memperakui, mengikrarkan syahadah, kena menyaksikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, baru dia jadi Muslim. Jadi akhirnya ulama pun buat satu sistem pengajian bahawa seseorang Muslim, kalau dia nak jadi Muslim, nak jadi beriman, dia mesti beriman kepada tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah, iaitu Tuhan yang mencipta langit dan bumi satu hal, menurunkan rezeki, menurunkan hujan apa semua sekali, dan dia kena yakin juga bahawa Tuhan yang layak disembah hanya Allah, bukan batu, bukan kayu yang disebut sebagai wakil kepada Allah. Ada juga gitu. Dia sembah benda lain selain daripada Allah tu, dia kata dia bukan sembah sangat. Hak tu nak jadi wakil je, nak tolong nyapa, dia kata kepada Allah. Dan apa tak direct selalu dengan Allah Ta'ala. Nak kena kona aku pokok kayu dulu, nak kena kona aku busuk dulu, nak kena kona aku bintang langit dulu, bumi dulu, bulan dulu. Apa tak direct selalu pada Allah Ta'ala. Itu dia berlaku perbahasan dalam ilmu tauhid uluhiyah. Jadi tak sabarlah lah. Jangan duk sebut ini golongan. Itu hanya metod pengajian. Yang penting nak bawa kita ngaji, nak bawa kita faham kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan melampau lah, jangan melampau. Setengah-setengah ni kata hak ni tak betul, hak ni kata hak ni tak betul. Ngaji tak? Nak ngaji tak? Mari zaman akhir pula, mari sifat 20. Mari sifat 20 ni sebab zaman yang dihadapi oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, apa nama ni, Abu Mansur Al-Maturidi apa semua ni, dia berdepan dengan ahli-ahli falsafah yang masa tu membanjiri ataupun masuk Islam sebahagiannya, tapi dia bawa elemen-elemen perbahasan falsafah dengan menggunakan mantiknya, menggunakan ialah hujah-hujah yang bersifat teori falsafah. Jadi ulama-ulama kita ni dia memang kaedah dia gitu. Apabila dia berdepan dengan musuh, dia akan mengambil pendekatan yang sama untuk mengalahkan musuh. Zaman Nabi Musa alaihissalam, bila berlawan dengan puak-puak tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun guna ular nak lawan Islam. Allah Ta'ala bagi tongkat Nabi Musa jadi ular juga. Ular lawan ular. Ada kaedah dia gitu. Kaedah dia gitu. Apabila kita tengok apa nama ni zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang dah mula terbuka pemikiran dia. Banyak cendekiawan, banyak orang panggil orang yang cerdik lah, yang pandai, dah mula ilmu tu berkembang, makin moden. Daripada zaman Nabi Adam tu sampai ke zaman Nabi kita ni, otak manusia ni dia ada evolusi dia makin berkembang. Jadi zaman itu boleh dikatakan dengan zaman ilmu. Sebab itu Al-Quranil Karim, kalau kita baca daripada awal sampai akhir, kaedah Al-Quran duk bahas dengan puak-puak kafir ni, dia guna kaedah ilmiah. Antaranya ialah hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Sila bawa hujah kamu jika sekiranya kamu benar dalam dakwaan kamu. Itu cara Tuhan challenge orang-orang kafir. Dia bagi dengan ilmu. Sebab zaman tu Nabi berdepan dengan orang-orang yang cerdik, orang-orang yang bangsawan, orang-orang yang tinggi ilmunya, orang-orang yang maknanya pandai berhujah dengan menggunakan fakta dan sebagainya.
Jadi Al-Quran mari, dia lawan puak-puak kafir dengan menggunakan hujah. Dan kalau merasa mu benar, mu pandai berhujah, sila bawa lawan Al-Quranil Karim. Fa'tu bi suratin min mislih wada'u syuhada'akum min dunillah. Sila datangkan satu surah yang boleh challenge Al-Quranil Karim jika sekiranya dakwaan kamu betul. Sila bawa. Pak sudah tak boleh. Itu cara Al-Quran. Samalah ulama dia ambil kaedah tu. Mari zaman falsafah, maka keluarlah sifat 20. Sifat 20 ni adalah satu pendekatan untuk bawa kita umat Islam mengenal Allah, mentauhidkan Allah, tapi dalam bentuk nak challenge hujah-hujah ahli falsafah. Jadi boleh juga kita belajar. Zaman kita hari ni tak ada hak tu. Zaman kita hari ni tak berdepan sangat dah dengan hak tu. Zaman tu dia ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, nama dia. Ada Zindiq, ada Khawarij, macam-macam. Zaman learning, nama-nama tu tak ada, tapi mungkin sifat dia, kriteria dia ataupun ciri-ciri itu masih ada. Tapi dia mari dalam bentuk wajah yang moden. Dia ada nasionalis, dia ada kapitalis, dia ada pragmatis, dia ada sosialis, dia ada apa lagi, komunis. Ini dalam bentuk ism, ideologi. Jadi kita kena belajar satu ilmu tauhid. Kita kena faham ilmu tauhid untuk rot pula bagaimana Islam liberal punya pendekatan. Kadang-kadang dia mari dalam bentuk sosialisme Islam, kapitalisme Islam, nasionalisme Islam, liberalisme Islam. Semua dia sandar pada Islam belaka. Walhal itu ideologi yang direka dan dicipta. Jadi kalau kita duk tenggelam lagi dengan Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, kita tak erti nak kait. Kita tak erti nak kait sebab tak mengaji hak ni. Sebab tu Islam ni dia murunah, dia fleksibel, dia mempunyai keanjalan dan dia sesuai mengikut keadaan. Jadi kita jangan rigid dengan satu metod pengajian sahaja. Itu cara yang sebaiknya. Barulah kita tak balah dan tidak merugikan kita umat Islam. Baik, jelas itu. Jadi kita sekarang ni, hei manusia, balik pada Quran tadi. Ya ayuhan nas, hei manusia, ubudu rabbakum. Tengok cara Quran. Cara Quran ni dia umum dan boleh diterima di semua zaman lah. Cuma ulama dia nak lebih spesifik, dia nak lebih orang panggil mendetailkan, mendalam lagi, maka dia akan buat metod-metod pengajian tertentu dalam pelbagai aspek. Sebab Quran ni dia sumber. Fiqh pun mari pada Quran juga, maka fiqh dia ada usul dia. Tauhid pun mari pada Quran juga, maka tauhid dia ada usul dia. Tafsir pun mari pada Quran, apa lagi, tasawuf pun mari daripada Quran. Quran ni dia punya induk dia. Jadi daripada situlah ulama-ulama kembangkan ilmu mengikut ilmu dan usul masing-masing untuk memahamkan masyarakat semasa yang sedang mereka hadapi. Itulah orang panggil kelebihan para alim ulama yang Allah Ta'ala beri ilmu kepada mereka. Begitu. Baik. Amdikan dirimu kepada Tuhanmu. Tuhanmu tu Tuhan mana? Allah Ta'ala nak ajar manusia ni. Tuhanmu tu Tuhan mana? Allazi khalaqakum. Tuhan kamu ialah Tuhan yang menjadikan kamu. Setakat ni siapa yang menjadikan kamu? Itu cara Quran, tengok. Sebab tu kaedah kita nak berhujah, ambil usul Quran, jangan beri arahan saja. Dia mesti ada reason dia. Kalau kita buat satu hujah, kita bagi satu arahan, dia mesti ada alasan dia. Kenapa? Sebab itulah cara Quran. Supaya kita tak terasa berat nak mentaati arahan. Kalau kita beri arahan, lepas tu tak ada alasan, mu kena buat. Akhir sekali orang yang nak terima arahan tu, dia tak tahu pasal apa dia kena buat benda tu. Maka membebankan diri dia, boleh jadi dia protes, boleh jadi dia tak buat. Tetapi kalau dia tahu alasan, oh itu sebab dia, maka dia akan jadi mampu dan munasabah dia buat. Dan kalau dia tak buat, memang layak dia ambil tindakan. Sebab dia pun tak nak bahas dah. Alasan yang dia beri itu jelas. Hei manusia, kamu kena sembah Tuhanmu. Tuhan mana? Tuhan yang menjadikan kamu. Jadi layaklah kamu sembah Tuhan yang menjadikan kamu. Tak boleh kamu nak engkar. Sebab apa? Sebab yang buat kamu ni Tuhan kamu. Kalau kamu tak nak sembah, kamu nak sembah orang lain, okey, beritahu siapa dia. Siapa dia yang berautoriti, yang menjadikan kamu, yang mencipta kamu, yang hebat. Sebab yang membuat manusia, yang mencipta ni hebatlah. Dan kita nak jadikan Tuhan, mestilah menjadikan yang hebat. Mana boleh kita buat Tuhan, lepas tu kita nak sembah Tuhan. Biarlah Tuhan buat kita, baru kita sembah orang yang ataupun pihak yang membuat kita. Begitu kaedah dia. Jadi apabila Al-Quran sebut allazi khalaqakum, maka tak ada dah, senyap. Tak nak jawab dah.
Siapa yang menjadikan kamu? Dia nak kata mak ayah dia buat dia? Tak. Kalau mak ayah dia buat dia, takkan dia jadi setara tu. Mesti dia jadi hebat lagi. Sebab mak ayah, mana nak anak dia hitam lega? Mesti nak anak dia cerah putih molek. Sebab apa lahir anak lega? Sebab bukan mak ayah dia buat. Bapa anak lahir hidung kepek, mata sepek. Mak ayah mana nak mata anak sepek? Dia nak kalau boleh mata tu macam seludang. Maknanya lepas kain tuala apa lekat sakok, maknanya gitu. Nak comel lah, nak comel. Semua mak ayah nak anak comel. Tapi kadang-kadang lahir tak serupa dengan kehendak mak ayah. Maknanya bukan mak ayah buat, habis dah situ. Pasal apa hak sebetulnya buat? Cari setakat ni hak mengaku, hak kata dialah yang buat manusia. Allah allazi khalaqakum, Tuhan yang menjadikan kamu. Wallazina min qablikum, bukan setakat mung tu Allah Taala buat, hak sebelum daripada mung pun aku buat juga. Tu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan akhirnya kamu kena ikut Allah, kamu kena ikut Tuhan. Mudah-mudahan kamu, makna tattaqun tu ialah bertakwa. Takwa maknanya melaksanakan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu kaedah dia. Jadi maknanya inilah sebenarnya satu orang panggil kekuatan Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Apabila kita berhujah menggunakan Al-Quran dan meniru uslub Al-Quran. Sebab tu Al-Quran tu menjadi mukjizat. Dia jadi mukjizat. Sebab kaedah pembawaan Al-Quran tu tak ada siapa lagi boleh challenge setakat ni. Ada dah orang cuba nak challenge tetapi tak pernah berlaku. Tak pernah berjaya. Cuba nak challenge tapi tak pernah berjaya. Challenge yang pertama Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab. Hak mengaku jadi nabi palsu zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tiru Quran. Dia tiru Quran. Dalam Quran ni ada alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mu tak tengokkah bagaimana Allah memperlakukan tentera bergajah? Dia tiru ayat tu. Dia tiru, dia kata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil dhibda. Adakah kamu tak tengok macam mana Allah telah memperlakukan tentera-tentera katak? Jadi Al-Quran cerita pasal tentera gajah. Dia reka ayat baru, dia kata cerita tentera katak. Jadi orang tanya dia. Orang tanya cerita katak tu mu refer mana? Mu ambil rekod mana? Mu ambil sejarah mana? Kalau sejarah Al-Fil ni semua orang tengok. Abu Talib duk ada lagi. Abdul Muttalib pun duk ada lagi. Maknanya kita, Abu Talib ada lagi. Mana Abdul Muttalib sendiri pun antara yang terlibat. Tok Nabi tu terlibat. Mana tak jauh dengan zaman Nabi tu. Tak jauh. Maknanya orang hak tua-tua, hak ada lagi zaman tu bersama dengan Nabi, dia tahu. Oh, cerita ayat Quran turun pasal Ashabul Fil ni berlaku. Dan tahun itulah Nabi dilahirkan, tahun gajah. Nabi dilahirkan pada tahun tu, tahun peristiwa tentera-tentera Abrahah mari daripada Yaman nak langgar Kaabah dengan membawa tentera bergajah, yang akhirnya Allah turunkan bala dalam bentuk burung yang mari daripada api neraka, bawa batu-batu yang dilemparkan ke arah tentera bergajah tu hancur jadi macam daun dimakan ulat. Allah cerita dalam surah Al-Fil. Cerita dalam surah Al-Fil tu orang nampak. Abdul Muttalib nampak, Abu Talib nampak, Abu Jahal nampak, Abu Lahab nampak, nampak dengan mata lendai dia sendiri. Cerita Al-Quran. Nabi tak lahir lagi masa tu. Nabi lahir tahun tu. Dan turun ayat Quran tu selepas daripada itu, selepas Nabi jadi Nabi tu, baru turun ayat Quran. Jadi maknanya cerita Ashabul Fil dibukukan oleh Allah dalam Quran dan disahkan oleh orang Islam dan juga orang-orang kafir pada waktu tu sebab dia nampak dengan mata lendai dia sendiri. Soalnya cerita Ashabul Dhibda yang dibawa oleh Musailamatul Kazzab ni ambil mana? Seorang habuk tak ada tahu. Seorang habuk tak tahu cerita tu mari mana. Ambil mana, peristiwa berlaku di mana, bila, apa cerita katak tu apa benda. Last sekali Al-Kazzab. Itulah pembohong besar. Maknanya gitu. Jadi orang dah cuba nak challenge Quran, takat ni tak berjaya lagi. Wallahualam.